pelajaran topik 2 iaitu tekanan bendalir. Okey, tekanan bendalir ni kalau awak tengok pada gambar ni, saya buat 2 kotak lah. So yang pertama ialah kotak ni, pertama ni pressure, tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas. Okey, daya, force ni maksudnya daya. Okey, daya dibahagikan dengan luas. Okey, so kotak bawah ni menunjukkan keluasan. Contoh dia satu kotak yang berbentuk bulat. Okey, tak ada kotak lah pula. Okey, contohlah. Okey, contoh kotak yang berbentuk bulat. So, berbentuk kotak berbentuk segi lah. Okey, macam ni. Nampak tak? Tak ada. Okey. Alright. So apabila saya kenakan tekanan pada bahagian permukaan petak ni, maksudnya tekanan yang saya kenakan ni saya anggapkan dia sebagai tekanan purata. Okey, sebenarnya bila tekanan purata dia akan bergeraklah ke seluruh kawasan petak ni. Okey, jadi untuk kawasan petak ni saya anggapkan dia sebagai area. Okey, area. Okey, kena ingatlah persamaan ni. P sama dengan F per A. Pressure is equal to force over area. Okey, tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas. Okey, tekanan sama dengan daya per luas. Okey, habis sampai sini. Okey, yang kedua, untuk tajuk pelajaran kita, tekanan bendalir. So, tekanan bendalir ni kalau awak tengok ini adalah unit asas untuk menentukan tekanan atmosfera. Okey, apa benda ni? Ini adalah bekas. So, dalam bekas ni kita ada merkuri, cecair merkuri. Okey, logam merkuri pada suhu bilik dan pada tekanan atmosfera dia adalah berbentuk cecair. Okey, bentuk cecair. Okey, so untuk mengukur tekanan atmosfera dengan menggunakan merkuri, kita masukkan satu tube. Okey, tube ni ataupun tube panjang ni. Tube ni memang panjang lah. Okey, dan apabila kita penuhkan ke dalam tube ni dengan larutan merkuri, kemudian kita terbalikkan dia. Okey, bila kita terbalikkan, so ketinggian untuk H ni adalah daripada permukaan merkuri sampai pada permukaan merkuri yang dalam tabung ni, dalam tube ni. So ini adalah tekanan atmosfera. Kita ukur dia sebagai H. Okey. Pressure is equal to density, tepatan, darab graviti 9.81, darab H, height ataupun head, HEAD. Ini tinggi. Ada lagi satu perkataan iaitu perkataan head, HEAD. Head di situ bermaksud turus. Okey, bukan bermaksud kepala. Kepala memanglah head, tapi kalau HEAD kat sini bermaksud turus. Turus tu maksud dia ketinggian ataupun HEIGHT. Okey, yang ini merujuk kepada ketinggian. So tekanan sama dengan rho density darabkan dengan G. Density ni density merkuri ya. Density ataupun ketepatan bagi bendalir ataupun cecair ataupun logam merkuri. Ni dia merkuri ni. So merkuri ni yang warna ada dotted line banyak ni lah. Okey, darabkan dengan ketinggian. Okey, kenapa saya bagi sikit sangat penerangan ni? Okey, saya teruskan penerangan saya dengan penerangan yang ada dalam buku lain, iaitu bukan buku lah. Okey, daripada banyakkan bukunya telah di PDF kan. Okey, saya share. Okey, kecil sangat ni. Okey, saya ambil yang mula-mula dulu. Okey, pressure and its measurement. Okey, mula-mula dicerita pasal apa? Pertimbangkan satu kawasan seluas A dalam bendalir. So bla 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 bla. Okay, the ratio of different A per different F per different A. Okay,
di antara beza antara daya dan beza bahagikan dengan beza antara A luas. Ini rumus dia. Okey. So rumus-rumus dia ni kat atas ni yang macam mana diterbitkan lah. Tapi rumus akhir dia P sama dengan F per A, iaitu daya dibahagikan dengan luas. So kalau awak tengok kat sini penerangan dia banyak. Okey. Unit dia ialah unit yang ini ataupun dalam unit SI dia ialah kita panggil sebagai Newton per meter square, ataupun ringkasan pada Newton ni ialah N per meter square. Dan juga meter square ni kalau kita kecilkan, kita menggunakan unit mm, dia akan jadi Newton per millimeter square. Okey, ada dua sahaja, iaitu Newton per meter square yang pertama. Yang kedua, unit yang ini juga kita ketahui dia sebagai Pascal, ataupun dalam ringkasan jadual 1 sehingga 8 tu saya ada tunjukkan unit tekanan ialah PA. 1 Newton meter square, 2 unit PA. Okey, lepas tu muncullah benda-benda ni. Okey, yang mana benda-benda ni nanti saya akan terangkanlah dalam nota saya. Okey, ni nota ni saya tak silap saya pada tahun sebelum 2010 lah. Okey, saya menggunakan nota ni. Yang mana nota-nota ni sebenarnya pada masa silibus dulu yang lama, diperlukan untuk kamu tahu bagaimana untuk mentakrifkan P sama dengan F per A. Okay? Untuk menerbitkan P daripada force over area. Okay? Lepas tu dia bagi contoh. So contoh ni banyaklah benda yang awak nak buat. Kena kira bla bla bla. Okay, tak apa. Okay. Yang kedua ialah yang ini. Ini contoh yang pertama lah daripada buku. Saya tunjuk buku dulu lah. Okay, yang kedua daripada buku ni. Buku nama dia, saya pun lupa nama dia. Ada nama dia kat atas ni. Okay. Ini semua-semua ni dia akan menghasilkan rumus-rumus yang kalau awak tengok persamaan-persamaan dan juga ayat-ayat yang ada dalam ni, tak perlulah. Okay, sebabnya yang terakhirnya, kalau awak tengok kat rumus ni dan juga rumus-rumus yang terakhir, kita dapat rumus yang memudahkan untuk kita belajar. Okey, ni rumus ni. So untuk silibus kamu tak perlu tahu macam mana rumus ni diterbitkan. Okey, buku yang ketiga juga. Tapi buku ni lebih kepada latihan lah. Latihan yang mana dalam bahasa Inggeris, lepas tu ada jawapan dia. Ada dalam bahasa Inggeris, ada jawapan dia. Kemudian simbol yang digunakan pun berbeza lah. Okay, simbol yang digunakan juga berbeza. Okay, alright. Buku ketiga. Saya nak cerita jugalah buku-buku ni. Sebabnya mungkin ada di antara kamu yang cari buku, jumpa dan study dengan buku tu. Boleh. Tapi kena ingat, kalau buku tu daripada US, daripada Amerika, mereka menggunakan unit imperial. So kadang-kadang tak pasal-pasal kena kira unit dalam bentuk pound, lepas tu kaki persegi, inci persegi. Bukan tak boleh, boleh, betul. Tapi kita fokus kepada unit SI. Okay. Lepas tu untuk nota yang seterusnya, saya pun pakai jugalah nota ni dulu-dulu lah. Tapi sekarang ni saya tak pakai dah. Sebabnya bila saya hasilkan nota saya sendiri, sebenarnya nota yang saya ambil ni daripada PDF yang banyak tu. Kemudian saya buat ayat saya sendiri dan lebih senang lah. Okay, ni untuk cerita pasal pressure head. Pressure head ni maksudnya pressure height lah. Head ni merujuk kepada ketinggian. Merujuk kepada turus. Okay, turus. Okay, berapa turus air dalam tube tadi? Berapa turus ketinggian turus mercury dalam tube tadi? Okay. So head merujuk kepada perkataan turus ataupun ketinggian. Okey, tekanan yang disebabkan oleh ketinggian. Ini rumus dia. So samalah macam rumus saya tadi. Lepas tu dia bagi rumus untuk contoh. Okey, lepas tu satu je contohlah. And then seterusnya kita tengok kepada penggunaan-penggunaan untuk alat bagi mengukur tekanan. Kita ada manometer, kita ada piezometer. Nanti kita akan masuk. Okay, buku yang ketiga, ni banyak cerita lah. Okay, cerita-cerita semua, nak jumpa persamaan pun susah. Adalah kat bawah ni. Tapi
termasuk dalam kita punya syllabus lah. Okay, ada viscosity ni. Tiba-tiba pula ada gelora-gelora ni. Okay, tak apa. Tak perlu tahu yang ni. Okay, yang seterusnya kita tengok kepada buku yang seterusnya dan buku yang seterusnya. Okay, banyak benda nak kena faham. Okay, tapi tak apa. Awak tak perlu pun cari buku-buku lain. Sebabnya untuk memudahkan pemahaman, awak cuma ambil daripada apa yang saya tunjukkan dalam nota saya. Okey, senanglah. Mana nota saya tadi? Okey, ni dia. Alright. Gambar ni dah salin ke belum? Kalau belum, saya nak teruskan. Yang ni saya akan ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu lah. Okey, minggu kedua, minggu sekarang dan minggu ketiga, minggu depan. Dah salin habis ke belum? Okey. So, kalau dah salin, saya akan teruskan dengan saya akan teruskan dengan pelajaran kita. Okey. Hide. Saya nak hide. Okey, ini adalah penerangan kepada ayat tadi lah. Okey, ayat-ayat yang ada ke atas ni. So, ini alat ni nama dia barometer. Okey, barometer. Barometer ialah alat yang pertama kita gunakan untuk mengukur tekanan. Tekanan apa? Tekanan atmosfera. Okey, kenapa tekanan atmosfera? Kita belajar fluid pressure. Tak apa, kita tengok dulu. Sebabnya untuk tekanan atmosfera ni, dia adalah sebagai tekanan yang kita boleh jadikan dia sebagai rujukan. Okey, so barometer. Ada ke alat lain? Ada, seperti manometer. So yang tu nanti kita akan tengok dalam page yang seterusnya. Okey, bumi dikelilingi ataupun surrounded by the atmosphere pressure, tekanan atmosfera, kerana udara ada berat. Bila udara ada berat dan berat tersebut, ingat berat tu adalah daya. Daya dalam bentuk force dalam unit Newton. Okey. So bila ada berat, berat tu dikenakan kepada permukaan bumi. So permukaan bumi kita ialah berbentuk sfera. Okey, 4/3 pi j kuasa 3. Tu untuk pi j kuasa 2. Okey, so tu adalah untuk luas bagi atmosfera lah. Okey, ataupun bentuk sphere. So tekanan atmosfera pada aras laut. Kenapa pada aras laut? Sebab aras laut ni kalau diikutkan secara puratanya pada satu-satu masa adalah sama, iaitu 101,325 Newton per meter square. Okey, pada aras laut. Bukan aras lain ada ke? Ada, tapi kita tak jadikan dia sebagai rujukan. Sebabnya pada pantai, pada aras laut, dia ada pasang dan surut. Okey? Alright. Untuk PATM. PATM ni bermaksud pressure atmosphere. Okey? Pressure atmosphere, PATM, sama dengan 10.35 meter water height. Okey? 10.35 meter water height. Ataupun, saya besarkanlah kat ni. Ataupun pada ketinggian, kalau menggunakan merkuri, kita mendapat ketinggian dia lebih kurang dalam 0.76 meter. Okey, kalau air 10.35, kalau kita gunakan merkuri dalam barometer tu tadi, kita dapat 0.76 meter. Okey, ataupun 760 mm lah. Okey, sebab kat sini unit mm, kat sini unit meter. Kenapa saya pakai dua-dua ni? Sebab saya nak bagi tahu yang 760 mm ni diukur dalam barometer yang ini dan dalam dia ada cecair merkuri. Okey, logam merkuri pada suhu bilik lah. Okey, the value of the atmospheric pressure menurun. Okey, tekanan atmosfera adalah rendah apabila altitude semakin meningkat. Okey. Apabila altitude semakin meningkat, tekanan atmosfera semakin menurun. Makin naik kita tinggi, makin tinggi kita naik ke atas bukit, ke atas gunung, tempat-tempat yang tinggi. Tempat tinggi tu maksud dia bukan dalam bangunan lah, tapi di tempat-tempat yang
gunung. Okey, puncak gunung. Okey. So tekanan atmosfera dia adalah rendah. Okey. Saya buat bentuk point lah, tak adalah 1 2 3 4 5 ni, senang awak nak faham. Okey, sambil-sambil awak join kelas saya, awak salin, awak dengar saya cakap, okeylah. Okey. Tapi fokuslah pula. Bila saya bercakap, awak nak kena fokus saya dengar. Nak tulis lagi. Balancekan kedua-dua kemahiran. Okey, unit lain ada tak? Ada, iaitu unit Pascal ataupun singkatan dia adalah PA. Okey, 1 PA katakan sama dengan 1 Newton per meter square. Ini samalah. Okey, cuma sebutan dia je yang lain. Okey, so Newton meter sama dengan Pascal. Okey, alright. Kalau 1 bar sama dengan 10 kuasa 5 Pascal. 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Kalau 1 bar. Okey. Kalau 1 atmosfer, ATM ni maksud dia atmosfer lah. Okey, kenapa tulis ATM sahaja? Kenapa tak tulis atmosferik? Biasanya kalau dalam bidang ataupun konteks untuk mekanik berdalih, kalau sebut berapa ATM, kita faham iaitu adalah unit tekanan. Okey, kenapa tak tulis penuh? Tak perlulah. Tapi kalau nak tulis penuh pun boleh. Cumanya kalau tulis penuh ni nampak pelik lah pula. Okey, kalau kita tulis ATM, okey, kita boleh faham apa dia. Okey, 1 ATM sama dengan 1001,325 Pascal. Ataupun yang inilah, yang ini tadi. Okey, 101,325 Newton per meter square sama dengan 101,325 PA Pascal. Apa dia? 1 atmosfera. Di mana 1 atmosfera ni? Tekanan atmosfera pada aras laut, pada permukaan aras laut. Okey, alright. So penerangan ni saya ambil daripada beberapa buku dan juga nota PDF tadi. Saya cuba ringkaskan supaya tak perlu awak cari buku rujukan yang lain. Okey, ada beberapa buku nanti saya akan hantarlah dalam gambar dalam grup WhatsApp, buku yang diterbitkan oleh politeknik lain. Buku tu pun sebenarnya ilham daripada beberapa pensyarah untuk menghasilkan buku rujukan apabila ada subjek ni. Okey, dan buku rujukan tu kamu boleh gunalah. Okey, walaupun politeknik lain kita boleh guna sebab silibus kita sama. Okey, nanti saya akan tunjukkan siapa yang ada kenalan-kenalan ataupun kontak-kontak yang boleh dapat buku ni, boleh kontak, boleh dapatkan buku tu. Okey, kalau nak ada latihan lanjutan, boleh refer pada buku tu. Tapi untuk saya, kalau awak buat latihan yang saya bagi, macam self exercise topik 1 sampai self exercise topik 6, yang bestnya dengan saya self exercise topik 1 sampai 3 tu biasalah, adalah sampai 8 sampai 7 adalah latihannya. Tapi bila dah masuk bab 4 sampai bab 6, latihan saya semakin lama semakin sedikit. Tapi walaupun latihan saya makin lama makin sedikit, saya punya soalan tu mencakupi apa yang kamu nak. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam kelas biasa, satu soalan tu makan masa lebih kurang dalam sejam lebih lah. Okey, untuk faham, untuk tuliskan persamaan dan untuk membuat pengiraan. Okey, nampak sikit tapi sangat bermakna. Okey. Okey, kita masuk kepada subtopik yang kecil-kecil lah, iaitu subtopik yang ini. Tekanan mutlak. Absolute ni maksud dia mutlak. Okey. Tekanan mutlak. M-U-T-L-A-K. Bahasa Melayu dia lah. Mutlak. Okey. And gauge pressure. Dan tekanan tolok. Gauge ni maksud dia alat lah. Alat tu kita panggil tolok. Kalau pergi pam basikal, pam motor ke pam tayar dekat stesen minyak, adalah bentuk alat meter tekanan tu, ada bentuk jarum, bulat.
ada bentuk digital, pakai nombor. Okey. So pada alat tu awak boleh tengok ada dua unit. Unit PSI, lepas tu unit apa lagi satu. Okey, ada dua unit. Okey. So yang itu ialah tolok. Kita panggil dia tolok tekanan ataupun pressure gauge. Absolute ni ada bacaan tak? Ada bacaan dia, tapi kita tak ukur lah. Okey, bacaan dia iaitu kita tak ukur. Sebab apa? Sebab absolute ni dia merujuk kepada tekanan atmosfera dan juga tekanan pada alat. Okey, so pada gambar ni mula-mula awak buat satu garis kat bawah ni iaitu absolute pressure. Buat yang ni dulu. Gambar ni tak payah lagi. Okey, gambar ni tak payah lagi. Absolute pressure awak buat yang ini dulu. So untuk gambar, nampak tu gambar? Okey, nampak. Sebab saya tengok pada Word, saya tak tengok pada Google Meet. Okey, awak buat dulu satu line ni. Ini adalah absolute pressure. Okey. So pada bahagian kiri absolute pressure tu ialah absolute zero pressure ataupun zero pressure lah. So zero pressure ni datang daripada pada mana? Okey, apa kita tunggu dulu. Okey, start daripada kiri, tekanan dia akan pergi ke kanan. Okey. So selama mana tekanan pergi ke kanan, pada tekanan atmosfera kita buat satu titik lah. Okey kelas, tunggu kejap. Ada orang datang. Kejap Ya. Ini. Okey. Di sebelah. Ada ke tak? Dia ada sampai pukul 4. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Beres. No, power tak bawa. Tak apa. Ada dia. Tak apa. Nanti saya buat. Okey. Tak apa. Nanti saya beritahu dalam WhatsApp. Okey. Mana tablet ni? Okey, kita sambung balik sekejap je. Ada syarah hantar barang. Okey, untuk tekanan atmosfera iaitu tekanan kita ni. Okey, tekanan pada udara kita ni. Okey, tak kisah awak berada di mana. Dalam bilik ke, dalam shopping kompleks ke, dalam kelas ke, dalam rumah. Okey, tekanan atmosfera ialah tekanan yang ada nilai. Berapa nilai dia? Ini nilai dia. Ini adalah nilai dia. Iaitu 1 atm sama dengan 101,325 Newton per meter kuasa 2. Okey, ada tekanan dia. Okey, pada tekanan atmosfera kita ada alat. Okey, pada alat kita tu bila kita masukkan sesuatu bendalih, kita pumpkan sesuatu bendalih, minyak ke, air ke, udara ke. Okey, dan tekanan tersebut akan menunjukkan bacaan. So apabila tekanan yang gauge ataupun tolok tu tunjukkan, itu adalah tekanan yang diukur oleh tolok. Tekanan yang disukat oleh tolok gauge lah, alat tu. Okay, so tekanan sebenar ialah tekanan atmosfera. Tekanan mutlak adalah tekanan atmosfera dicampurkan dengan tekanan yang diukur oleh tolok. So jadi kalau dalam bentuk persamaan, absolute pressure, tekanan mutlak adalah tekanan atmosfera ditambahkan dengan tekanan tolok ataupun tekanan alat. Okey, so PABS ni maksud dia absolute lah. ABS di sini bermaksud absolute. Okey, tekanan absolute is equal to PATM, pressure of atmosphere, tambahkan dengan rho GH. Mana datang rho GH ni? Rho GH ni datang daripada ini. Okey. Ini rho, ini G, ini H. Okey. Rumus dia saya tak bagi lagi. Tapi asal awal-awal ni saya bagi macam ni lah. So ini dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk rumus
Okey, dalam keadaan sebenar ataupun in practice, okey, keadaan kita yang sebenar lah. Pressure diukur berdasarkan kepada bandingan. Okey, bandingan ataupun kita buat relatif terhadap tekanan atmosfera adalah sebagai tekanan tolok ataupun tekanan yang diukur oleh alat. Okey, tekanan yang diukur oleh meter. Okey, jadi pressure gauge juga boleh kita tulis sebagai density darab graviti darab ketinggian. Okey, iaitu rho GH. Saya ulang balik kat sini lah. Iaitu konsep untuk tekanan tolok ataupun tekanan daripada alat adalah rho G dan H. P pula lah. Rho darabkan dengan 9.81 darabkan dengan ketinggian. Okey kelas, dah habis salin ke? Belum? Balik? Dah. Dah. Bagus. Laju. Saya suka. Saya teruskan dengan pelajaran kita dengan contoh. Belum apa-apa dah contoh. Okey, CC30 ni adalah kod yang lama lah. Kod daripada tahun, saya pun lupa lah tahun berapa. Tahun 2002, 2003 macam tu lah. Masa mula-mula saya masuk kerja tu. Okey, tak apa. Topik 2, benda yang sama. Fluid pressure. Okey, contoh 1. Seorang penyelam bekerja 18 meter di bawah aras laut. Wah. Tadi aras laut. Sekarang ni di bawah aras laut. Terbaliklah pula. Tak apa. Makin ke dalam. Okey? Dalam laut lah. Ataupun bawah aras laut ataupun dalam kolam. So, kolam tu pada permukaan kolam kita panggil dia sebagai aras laut. Tapi sekarang ni bila dia berada dalam kolam sedalam 18 meter. Dalam ni 18 meter ni. Okey. Maklumat pertama dia bagi iaitu H. Okey. H. Ataupun turus. Ataupun head. Okey. Calculate the stress. Kirakan tekanan yang dialami oleh penyelam tadi disebabkan oleh ketinggian air ataupun kolom adalah perkataan lain bagi head. Okey, kolom adalah perkataan lain bagi kedalaman. Okey, kolom ni maksud dia ketinggian. Okey. Ketinggian daripada penyelam tadi sampailah kepada aras laut. Berapa ketinggian dia? Daripada saya tak nampak gambar saya. Nampak kat tangan. Ni penyelam. Ini aras laut. So berapa ketinggian air daripada penyelam ni nak naik ke aras laut. Okey. Dibagi maklumat yang kedua iaitu raw water. Raw air laut. Okey, 1025 kg per meter cube. Kenapa dia tak ambil 1000? Sebab dalam soalan ni dia bagi 1025. Okey, ingat ketepatan air laut adalah lebih daripada 1000 disebabkan oleh garam dan juga mineral yang larut dalam air. Okey. Banyak mana garam tu? Lebih kurang dalam 20 kilo lah. Ataupun 25 kilo setiap meter cube. Banyak 25 kilo tu. Kamu angkat pun berat. Saya angkat pun berat. Tapi ingat, unit dia adalah per meter cube. So, berat air campurkan berat garam mineral tu yang ada dalam tu, dia akan jadi lebih daripada 1000, iaitu 1025 kg per meter cube. Okey, solution. Penyelesaian dia lah. Okey, penyelesaian dia ialah P sama dengan rho GH. Okey, tekanan yang dialami. Saya tulis perkataan Suffolk ni. Suffolk ni yang dideritai. Bahasa Inggeris lah. Okey, kalau bahasa Melayu dialami lah. Okey. P sama dengan rho GH, pressure. Saya lupa letak koma kat sini. Pressure, koma, P sama dengan rho GH. Boleh ke kalau saya tulis P saja? Boleh. Okey, boleh ke kalau saya tulis pressure tapi saya tak tulis P? Pun boleh. Okey. Alright, tapi kena ingat tajuk ni mesti awak cerah.
awak faham. Awak boleh bagi dia punya persamaan. Rho GH, ketepatan air laut, darab 9.81, darabkan dengan 18 meter. So, saya harap awak dapat tekan kalkulator lah. Nak tunjuk kalkulator dah pula. Awak kira lah ya. Awak kira pakai handphone awak ke. Kelas kita ni seboleh-bolehnya kelas fluid, kelas apa lagi, kelas structure. Kalau kamu ambil structure lah, kelas mekanik tanah. Kalkulator tu sahabat baik kamu. Okay, jangan pakai handphone tak syok. Nak tak nak mesti pakai kalkulator. Okay, right. So yang ini saya harap awak dapat kira lah. Okay, soalan saya nak tanya siapa yang tak dapat kira benda ni. Jawapan ni 180,994.5. Kalau siapa tak dapat kira, tak dapat jawapan yang sama macam ni, sila beritahu saya sekarang. Pelik pula siapa yang tak dapat kira lah. Kalau siapa yang dapat kira tu diam-diam. Tak tahulah kamu ada ke tak ada ke. Tapi tak apa, sebab apa yang saya buat di sini, saya sedang dalam rakaman dan kamu boleh rujuk dalam YouTube tu nanti sebagai ulang kaji. Okay, tak ada jawab tu maksudnya semua orang boleh kira lah. Okay, 180,994.5 Newton per meter square. Okay, itu contoh yang pertama. Okay, untuk contoh yang kedua, jadi contoh dia, saya besarkanlah sikit. Contoh yang kedua. Okay, kecil ke besar ke saya tak pastilah. Okay, sambil-sambil itulah saya nak tanya. Apabila awak buat ulang kaji dengan rakaman yang saya dah bagi tu, nampak jelas ke? Senyap. Jelas. Jelas tuan. Mungkin kamu rasa macam slow sangat saya bercakap. Maksudnya rentak saya tu slow je. Kamu boleh play lah speed 1.5 kali ke sebab YouTube 1.25 kali, 1.5, 1.75 sampai 2. Tapi kalau rasa play speed 2 kali tu slow, kamu download siap-siap, download Full HD lah ataupun 1080p. Kamu pakailah player yang kamu suka, kamu speedkan 3-4 kali tak apa. Janji kamu puas hati dengar laju-laju. Kadang-kadang bila perlahan ni, yelah, ngantuk. Tambah-tambah kalau kelas macam ni petang ni ngantuk. Okay, saya pun ngantuk. Okay, bukan kamu je, saya pun ngantuk. Okay, saya teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu the gauge pressure. Okay, tekanan tolok dalam sebatang paip air. Okay, paip air lah. Paip besi ke, paip apa, plastik ke, PVC ke, dia tak bagi tahulah. Tapi dia bagi tahu tekanan tolok dalam paip air ialah 50 kN per meter square. Okay, maklumat yang pertama yang ini, iaitu P gauge ataupun tekanan tolok ialah 50 K. K ni 10/3. Jangan saja-saja tak tulis maklumat K ni. Sebab K ni merujuk kepada kilo. Kilonewton per meter square. Dia akan jadi 50 darab 10/3 Newton per meter square. Ini maklumat yang pertama. Lepas tu tanya soalan. Okay. What is the pressure head? Okay. What is the pressure column? Okay. What is the pressure height? Apakah turus tekanannya? Apakah ketinggian tekanannya? Dia minta kita cari H, okay, head ataupun height. Okay, dia tanya soalan yang ini. Tapi dia bagi maklumat dengan mengambil kira tekanan ketupatan air ialah 1000 kg per meter cube. Okay, maklumat kedua lah.
Okey, maklumat pertama yang ini 50. Maklumat yang kedua take water density sebagai 1000 kg per meter cube. Okey, dua maklumat. Kemudian dia tanya berapa nilai H. So daripada persamaan yang tadi iaitu P sama dengan rho GH. Okey, rho GH. P dibagi, rho dibagi. Okey, P dibagi yang ini 50 darab 10 kuasa 3. Rho dibagi 1000. Okey, G kita kena ambil nilai 9.81. Ingatlah H yang dia tanya. So jadikan H sebagai tajuk. P kat sebelah ni duduk kat sini lah. Tapi sebab kita nak jadikan H sebagai tajuk, H duduk sebelah kiri. So rho G ni bila duduk sebelah P, dia akan pergi ke sebelah P, dia akan pergi ke bawah. P per rho G. Okay. So saya harap yang matematik macam ni, saya harap awak faham lah ya. Macam mana nak dapatkan H. Jenuh lah pula nanti saya nak bagi tahu kenapa dia pergi kat bawah. Tak boleh lah. Level kita level nak faham konsep, bukan nak faham benda mengira ni. Okay. Alright. So P ialah 50,000. Okay. 50,000. Tulislah Newton per meter square ni. Kalau tak tulis apa? Tak apa. Okay. Tak tulis pun tak apa unit ni. Tapi sebagai latihan, saya nak awak tulis. Okay. Saya nak awak tulis. Okay. Kemudian dibahagikan dengan rho 1000. Okay. Dan dibahagikan dengan 9.81. Okay. So 50,000 ataupun 5 darab 10 kuasa 3 dibahagikan dengan buka kurungan 1000 darab 9.81 tutup kurungan. Okey, maka kamu akan dapat, tekan kalkulator, akan dapat sama dengan lah 5.0968 meter. Okey, ini jawapan dia. Okey, penghampiran ni terpulang kepada awak. Kalau awak nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Okey. Right. Kalau nak diikutkan jawapan dia, kita akan tulis sebagai 5.097. Okey. Kalau dalam bentuk penulisan yang sebenar lah. Tapi sebab kita pakai kalkulator akan bagi jawapan sampai penuh ruang kat atas tu. Nak tulis penuh pun boleh. Nak tulis sampai 4 angka lepas titik puluhan pun boleh. Okey, mana-mana pun boleh. Nak buat penghampiran, ni optional. Tak apa, boleh. Okey. Tapi kena ingat, bila ada pengiraan yang kedua dalam soalan yang sama, kamu jangan ambil penghampiran. Kamu ambil nilai sebenar. Okey, so kita boleh kata pada tekanan yang dialami oleh penyelam tersebut, kedalaman dia ialah 5.1 meter adalah kedalaman yang sama dengan tekanan air yang ada di dalam paip. So soalan ni sebenarnya tak habis. Tapi saya ambil dia sebagai sambungan daripada soalan yang ini tadi. Okey, sambungan daripada soalan 1. Okey, diver tadilah. Alright. Dua contoh. Nak lagi ke? Ada lagi banyak contoh. Tapi kita buat soalan dulu. Okay. Kita buat soalan dulu. Sikit-sikit. Tak apa. Saya tunjuk penuh ni kat sini. Masukkan sikit lagi. Bagi nampak. Ngam-ngam. Okay. Alright. Dua contoh. Contoh 1 dan contoh 2. Okay. Untuk contoh ni saya tak sempat lagi nak PDF-kan dia. Kejap je nak PDF kan. Tapi tak apa, awak boleh salin dululah contoh ni. Mana ni? Stop presenting window. Contoh. So nama file dia ialah CC303 example topic 2. Okay, saya ada jumpa lecturer lain tadi, Puan Rashima, Puan Sarima. Diorang dah pakai buku baru.
Tapi walaupun buku yang saya sebutkan tadi tu, nanti saya tunjuk gambar lah dalam grup WhatsApp. Sebenarnya contoh-contoh tu pun berasal daripada konsep pengiraan yang sama macam yang saya tunjukkan ni. Okay. Dia orang pun terkejut saya masih ada lagi nota lama ni. Okay. Dan nota ni pun sebenarnya bila bagi pada pelajar dia simpan. Lepas tu dia tak buat latihan. Sedih lah. Okay. Alright. Soalan pertama. Kirakan tekanan pada kedalaman 500 cm. Wow, 500 cm. 500 cm ni 5 meter lah. Okay. 5 meter. So 500 cm, 500 cm. Nak sebut pun kena sebut penuh lah. Okay. 500 cm. Untuk dapatkan meter, awak kena bahagikan dengan 100 senti. Okay. Perkataan senti ni merujuk kepada 10 kuasa 10 kuasa 2. Okay, 10 kuasa 2. So kalau nak tukar kepada meter, 10 kuasa negatif 2. Ataupun daripada 10 kuasa negatif 2, kamu bahagikan dengan 10 kuasa 2. Itu 100 lah. Okay. So 5 meter daripada permukaan bendalih. Permukaan bendalih. Bendalih tu mungkin dalam takungan, mungkin dalam kolam, okey, ataupun mungkin dalam tadahan besar lah, bukan tadahan kecil. Okey, dengan ketepatan bendalih ni tadi ialah 0.8. 0.8 ni merujuk kepada tekanan bandingan, iaitu relatif. Relatif density ni maksud dia ketepatan bandingan ataupun gravity spesifik. Sebab itulah dalam bab 1 saya nak awak betul-betul faham, betul-betul ingat. Okay. Kalau hafal tu taklah kot. Tapi bila awak faham dan awak boleh apply penggunaan kefahaman awak tadi tu, yang ingatan tu, hafalan tu akan datang dengan sendirinya. Okay. So untuk soalan 1 ni saya nak awak buat dulu dalam tempoh 5 minit lah. Saya bagi 5 minit. Okay. 5 minit. Dan juga soalan 2. Okay, soalan 2 awak buat sekarang. Okay, awak buat sekarang. Simpan. Nanti saya akan minta dia sebagai, tengoklah. Bukannya hari Khamis ni saya nak, tak. Mungkin minggu depan ke. Okay. Awak simpan dulu apa yang awak buat tu. Okay, the density of seawater is 1025 kg per meter cube. Sama macam soalan nombor berapa? Nombor 1 tadi. Okay, tentukan tekanan pada kedalaman 6 km daripada air laut. Kedalaman 6 km daripada aras laut. Di aras laut. Kedalaman dia ni 6 km. Okay. Pressure depth. So maksud dia, bila diminta depth ni bermaksud dia kedalaman lah. Kedalaman ni bermaksud dia turus. Okay. Turus. Ataupun dia minta kita cari nilai H. Saya nak awak buat 2 soalan ni. Saya bagi masa dalam 15 minit cukup ke? 15 minit. Jiven trend. Tak ada orang. Join? Boleh tuan, boleh tuan. 15 minit Saya bagi masa nombor 1 sampai nombor 2. Sahdan? 15 minit cukup Sahdan? Cukup. Faris Daniel cukup Cukup. Cukup ke Faris Daniel? Ada ke tak ada? Cukup. Okay. So saya off kamera saya lah. Dan juga off mic. Nanti awak tak dengar benda-benda yang tak sepatutnya. Okay, kita jumpa 15 minit kemudian. Bukan dalam pukul 3 Allah. Pukul 3:05 minit, 3:10 minit. Macam itulah. Okay, kita stop sebab awak nak buat latihan ni. Okay, awak screenshot dia sekejap. Nanti saya akan bagi
soalan yang self exercise ni dalam grup WhatsApp. Okey, saya patah balik kepada nota tadi untuk awak tengok contoh, bukan example, topik. Okey, contoh untuk dua soalan ni. Okey, saya nak send file PDF pada kamu. Okey, boleh mula? Save as HTC PDF. Okey, Zas. Mana tadi? WhatsApp, file, dokumen. Kita pergi kat tadi. Tu tertempel lah. Kita cancel dulu. Cancel bagian fuel pressure tak. Okey. Okey, saya dah bagi file PDF untuk self exercise topik tu dalam grup WhatsApp. Siapa yang tak sempat salin soalan tadi tu boleh tengok lah. Okey, boleh sambung. Cik nak minum ni. Saya buat Cik nak
PAS petang ke PAS tengah hari? Ke memang kena cukup 4 jam ataupun dah tak pakai dah 4 jam? Oh, memang pakai lagi dah 4 jam? Daripada PAS petang tak apa Dia kira-kira datangnya kepada itu. Kalau kat rumah BDR, inilah dia 3 appointment. Pukul 4 datang office. Oh, update all. 99 suruh update. Ya. Update kau. Hello? Oh, tak ada. Tengah kelas ni. Oh. Alhamdulillah. Install, remove. Lihat. Windows update reset. Oh, okay. Saya berputaran. Alright. Close. EX. Das. Apa dia close? Saya start. Berapa dia punya temp? Temperature, level. Saya ada icon, all, show all. Start. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 14, 15. Ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pula. Siapa yang tak ada ni? 78. Oh, very good. Okey, tak apalah. Siapa? Okey. Apa je? Okey, sambil-sambil. Haji Nawi dia. Pecerita.
Hmm, hmm, hmm. Hmm. Oh, ribut dah pula. Dapat dia. Apa? Mat, kapasiti. Tak suka tu. Aduh, bagi kapasiti. Jam. Ni. Hmm. Aduh, nangis. Nangis nak tunggu. Sabar je lah. Macam-macam benda loading. Au. Ketong-keteng. Ni tengok tools. Oh no. Tools. Option. Skip lah. Tak payah. Cancel. So ni boleh buang. Buang dia. Okay. Betul. Sambil-sambil. Sabar je. Malas nak klik. Hantarlah. Okey kelas, kita sambung ya. Berapa lah? 3.10. Anggaplah 3.10.
Okey, kita teruskan dengan pelajaran kita, iaitu contoh yang ketiga. Daripada contoh 1 sampailah kepada contoh berapa ni? Contoh 4. Okey, tak apa. Contoh 4 ni kemudian. Okey, contoh 3 ni saya nak buat macam ni lah senang. Okey, contoh 3 ya. Untuk contoh 3 ni kalau tengok pada soalan, kirakan ketinggian air. Ketinggian air. Air naik tinggi ke? Tak. Kita berada dalam, contoh soalan ni lah. Satu objek berada dalam bendalih. Okey, dalam bendalih yang mana bendalih tersebut air lah. Okey, sebab kat sini ada density ni air. Okey, tekanan yang dialami oleh objek apabila ia ketinggian, kita kena kira ketinggian apabila tekanan yang dialami oleh objek ialah 340,000 Newton per meter square. Ataupun kalau dalam saya tulis singkatan yang lain iaitu 340 darab 10 kuasa 3. Okey. Pun boleh kalau saya tulis macam ni. Okey, kirakan kirakan ketinggian jika diberi tekanan dan maklumat yang kedua, tekanan tadi dia bagi raw water ialah 1000. Okey. So solution dia masih lagi sama iaitu P sama dengan rho GH. Tapi sekarang ni terbalik macam soalan yang kedua ni. Dua ke atas ni. Dia dah bagi siap-siap 340,000 Newton per meter square P ni. Okey. Jadi P sama dengan rho GH, rho dia bagi. Okey, G kita kena ingat iaitu 9.81. Sekarang ni dia minta kita cari H. Okey, calculate water head. Kirakan ketinggian turus. Kirakan kedalaman ketinggian air yang dialami oleh objek. So objek ni berada bawah air. So berapa tekanan yang dia alami ialah 340,000. Disuruh soalan diminta kita cari ketinggian di antara permukaan air dan kedalaman objek. Okey, so jadikan H sebagai tajuk. Okey, rho G ni letak bawah P ni lah. Okey, bila dia seberang kat sebelah kiri ni. Kemudian kita terbalikkan persamaan tu, jadikan H sebagai tajuk. H sama dengan P per rho G. Okey, sama dengan 340,000 bahagikan dengan 1000 darab 9.81. Yang ini pun sama juga. Nak tulis unit pun boleh, tak tulis unit pun boleh. Okey, tapi saya sarankan awak tulis unit. Sebabnya kenapa tak tulis? Sebab senang. Kalau siapa yang dah terror tu, dia boleh ingat. Newton per meter square ialah tekanan, kilogram per meter cube ialah rho, meter per saat kuasa 2 ialah G. Okey, tarikan graviti lah ataupun pecutan graviti bumi 9.81. So awak tekan kalkulator 340,000 bahagikan dengan buka kurungan 1000 darab 9.81 tutup kurungan. Maka awak dapat jawapan 34.659 meter. Unit meter kena tulis. Okey, unit meter kena tulis. Kalau tak nanti jawapan tu tak tepat. Okey, jawapan tu tidak tepat. Okey, tiba-tiba datang meter kenapa? Sebab kesemua ini adalah unit SI. Newton per meter square, unit SI, kilogram per meter cube, unit SI, meter per saat kuasa 2 pun unit SI. Jadi kedalaman ataupun ketinggian ataupun turus ataupun kolom ialah 34.65 meter. Unit dia mesti meter.
Okey, saya ingat senang lah contoh untuk nombor 3 ni. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam contoh 3 ni adalah pemahaman kamu daripada contoh 1. Okey. Ini direct sangat lah. Tapi tak apa, walaupun direct secara langsung, secara terus, kita nak tengok kod-kod lah ada yang tak dapat mengira maklumat ni. Okey. Dan soalan 2, dia mula bagi benda lain tapi dia minta kita cari H. Belajar ni macam ni lah. Kalau P sama dengan rho GH, dia minta kita cari H. Pandai-pandailah kita jadikan H sebagai tajuk dan persamaan di sebelah kanan. So, ingat kemahiran yang saya minta untuk awak buat benda ni adalah kemahiran yang kamu kena ada. Okey. Dan ni pun sama jugalah. H sama dengan P per rho G. Okey. Untuk contoh 4 ni dia special sikit. Tengok dulu. Contoh 4 ni saya nak teruskan dengan contoh yang istimewa ni. Dan contoh istimewa ni nanti contoh 4 ni nanti adalah pengiraan yang kamu akan alami pada soalan-soalan yang seterusnya dalam self exercise topik tu. Okey. Kirakan tekanan pada dasar tangki. Tank bed ni maksudnya dasar tangki lah. Kat mana? Kat bahagian bawah ni. Okey, kat bahagian bawah ni. Bawah tangki ni. So ni tangki lah. Ataupun bekas. Ataupun kontainer. Okey. So ini adalah tangki. Adalah bekas, kontainer. Bawah tangki ni kat mana? Bawah ni lah, bahagian bawah ni. Yang searas dengan garis ni. Okey. Jika kirakan tekanan pada bahagian bawah tangki, jika ketepatan minyak ialah 800 kg per meter cube. Ketepatan air tak bagi. Tak apa. Awak boleh assume, boleh guna nilai 1000 kg per meter cube. Okey. So dalam tangki ni ada dua benda. Ada minyak, ada air. Minyak ni, kalau biasanya minyak dia akan ringan lah. Dan yang ringan-ringan ni kita akan nampak pada nilai dia kurang daripada 1000. Okey? Kurang daripada 1000. Okey, kalau saya ubah soalan ni kepada if the relative density of oil is 0.8 kg per meter cube. Kalau dia bagi tahu ketepatan bandingan ataupun gravity spesifik untuk minyak ialah 0.8 ya, awak dah boleh tangkap. Bermakna 0.8 ni sebenarnya 800 kg per meter cube. Sebab apa? Sebab awak darabkan dia dengan ketepatan bandingan untuk air ialah 1.0, iaitu 1000 kg per meter cube. Okey, kalau soalan ni saya ubah kat sini lah. Okey, the relative density ataupun saya gunakan perkataan gravity specific ialah 0.8. Tapi soalan ni senang, dia bagi direct. Okey, so kita tengok pada tangki ni. Tangki ni dia ada dua benda, ada minyak, ada air. So pada bahagian bawah tangki ni dia minta kita kira tekanan. Okey, maklumat yang dia bagi ni yang maklumat yang pertama So maklumat yang kedua iaitu maklumat yang air ni kita kena tahu sendiri, iaitu nilai dia ialah 1000. Okey, maklumat lain. Maklumat lain dia bagi ketinggian untuk minyak ni ialah 1 meter. Ketinggian untuk air ialah 6 meter. 1 meter untuk minyak, tinggi dia. Untuk air 6 meter, ketinggian untuk air. Okey, pressure at the tank bed ialah tekanan minyak ditambahkan dengan tekanan air. Saya kecilkan sikit. Okey, tekanan minyak ditambahkan dengan tekanan air. Tekanan minyak yang ini, tekanan ialah rho GH. Air pun sama, tekanan dia, rumus dia sama, iaitu rho GH. Tapi kena ingat, untuk minyak kita letak oil. Okey, rho oil darab G darab H oil. Rho oil ialah 800. Okey, so 800 kat sini
darabkan dengan G. G sama 9.81. Ketinggian untuk minyak ialah 1 meter. Okey. So, yang ni buka kurungan, yang ini tutup kurungan. Biasakan tulis kurungan. Okey. Buka, tutup. Buka 2 kali, tutup 2 kali. Buka 3 kali, tutup 3 kali. Tambahkan dengan sebab tak ada maklumat lain yang sebelah ni bila kita nak darab. Jadi kita boleh buka satu sahaja untuk kurungan, iaitu raw water 1000. Darabkan dengan 9.81. Darabkan dengan 6 meter ketinggian yang diberi dalam soalan ni. Ada soalan, dia lukis, dia bagi nilai. Ada soalan, dia tak lukis apa pun, dia cuma tunjukkan pada bahagian ayat. Okay. The first layer of oil, the height untuk oil ialah 1 meter. And the second layer of container ni untuk air ialah air ialah 6 meter. So kalau dalam soalan dia tak cakap meter air dengan minyak ni pun tak apa. Sebab kita faham kalau minyak ni dia akan lebih ringan daripada air dan air berada pada bahagian bawah. Tak logik lah kalau oil ni berada bahagian bawah, air pada bahagian atas. Okay, walaupun tak logik. Tapi kalau kita kira jawapan dia dengan menggunakan rumus ni, jawapan dia tetap sama. Okay, tapi tak logik kalau buat macam tu. So minyak kat atas, air kat bawah. So 800 darab 9.81 darab 1. Tambahkan dengan buka kurungan 1000 darab 9.81 darabkan dengan 6 meter. Contoh yang macam ni saya tak tulis dah. 9.81 meter per saat prosedur. Saya dah tak tulis. Kenapa saya tak tulis? Sebab saya boleh tunjukkan kepada kamu bahawa jawapan yang saya dapat ni nanti adalah jawapan dalam unit SI. Okey, iaitu kilogram per meter square, meter cube, SI, meter, unit SI. Okey. So, bila tekan kalkulator, awak kira-kira semua ni, awak dapat 7848 Newton per meter square. Dan yang ini adalah 5860 Newton per meter square. Yang ini saya kena tulis. Okey. Tak tulis pun tak apa. Okey. Kenapa tak tulis pun tak apa? Sebab jawapan ni nanti, kilogram per meter cube, 1 meter cube, dan ini memang 9.81. Kita tahu bahawa unit untuk tekanan ialah ini unitnya. Okey? Tak tulis tak apa. Tapi kalau tulis lebih baik. Sebab untuk bantu awak faham. Okey, tapi jawapan akhir mesti tulis lah. Iaitu 66,708 Newton per meter square. Okey. Sampai sini sahaja pun dah cukup. Okey. Sampai dekat sini sahaja pun dah cukup. Tapi kalau awak nak buat jawapan awak ni nampak lebih smart lah. Okey. So, jawapan yang awak dapat ni awak bahagikan dengan 1000. Okey. Kita dapat 66.708. Perpuluhan 708. Depan N ni kita letakkan dengan K. Sebab apa? K ni merujuk kepada nilai 1000. Ataupun 10 kuasa 3. Jadi jawapannya ini dah betul. Dapat full mark. Dapat markah penuh. Tapi kalau nak jawapan tu full mark dan jawapan tu nampak smart, awak buat bentuk macam ni. Baru nampak smart. Okey. Itu adalah contoh yang keempat. Okey. Macam mana nak bagi balance? Okey. Okey kelas. Saya harap awak faham lah. Sebab contoh 4 ni contoh untuk memulakan perjalanan hidup awak. Dalam soalan dia tidak semudah contoh 1, 2, 3. Okey. Contoh 1, 2, 3 tu adalah untuk awak faham. Okey.
dan awak boleh mengaplikasi kemahiran awak yang terdahulu, iaitu kemahiran untuk bawa anu ke sebelah kiri, anu ke sebelah kanan. Anu ni maksudnya nilai, kalau macam contoh kita ni tadi, nilai ACE lah. ACE yang kita nak jadikan sebagai tajuk. Okay. Alright, itu kemahiran yang lepas-lepas. Dan untuk pemahaman yang lebih baik, untuk contoh 4 ni, kalau awak tengok soalan dia dah mula guna aplikasi, iaitu kalau dalam bekas ada minyak ataupun bendalih 1 dan bendalih 2. Okey, itu adalah contoh yang mudah. Mungkin ada bendalih 3 ataupun bendalih 4. Kita tak tahu. Tapi kalau soalan minta pada aras bendalih 2 dan bendalih 3 tu berapa tekanan dia, pada aras yang keempat, aras yang terakhir ataupun aras pada dasar tangki, berapa tekanan bendalih. Pun boleh soalan tu. Tapi yang itu saya tak perlu tunjuklah kat sini sebabnya ada contoh dalam buku bahasa Inggeris tu, dalam PDF bahasa Inggeris tu dia tunjuk contoh macam tu. Tapi saya rasa tak perlulah. Okey. Sebabnya kalau boleh faham yang ni, yang contoh yang saya sebutkan tadi tu, kalau dalam satu bekas tu ada 4 jenis bendalih, berbeza ketepatan dia, awak boleh guna dan awak boleh kirakan maklumat tersebut. Okey, untuk contoh 4, maka untuk contoh 4 ni, saya kalau boleh nak teruskan dengan contoh 5. Tapi kita stop dulu, kita tengok pada contoh yang contoh kelima lah. Okay, contoh ke soalan 3 tu dia lain sikit. Ni dia. Last, contoh last ni. Oops, saya tak bawah lah. Ni kelebihan kalau pakai Word. Boleh adjust mengikut kesesuaian. Kalau pakai PowerPoint, jenuh. Okey, saya besarkan sikit lagi. Alright. Okey, saya harap awak boleh nampak lah. Sekejap je. Oi. Apa kau buat ni? Juga masuk di lain. Patut pun. 2.3. Mana tak apa? Tak tinggi ya. 2.3. Mana maunya? Memang kena tambah kan. Okey, saya teruskan dengan contoh yang kelima ya. Okey, contoh yang kelima ni kita boleh katakan sebagai contoh aplikasi lah selain daripada contoh 4 tu tadi. So contoh 4 tu kalau ada gas dan berisi bendalih, kita boleh kira tekanan pada bahagian bawah dia. Tapi konsep untuk contoh 5 ni pun sama. Katakan ada 2 bekas. Bekas kiri dan bekas kanan. So bekas kiri ada diameter yang berbeza dengan bekas kanan. Dan bekas kiri kita kenakan daya, bekas kanan kita nak angkat beban. Okey. Kat sinilah. Saya tunjuk dengan tangan, mungkin kamu tak nampak pun. Okey. Okey, hydraulic jack. Hydraulic jack. Having a ram 150 mm, tukar terus kepada unit meter, iaitu 0.15 meter. In diameter, yang inilah, yang ini. Okey, yang ini. Yang luas jari untuk, bukan jari, diameter untuk bahagian sebelah kanan ni ialah 0.15 meter. Okey. Mengangkat berat, okey, lift ni mengangkat lah. Mengangkat berat W, objek W ni ataupun weight ni ialah 20 kN. Okey, 20 kN under the action of a 30 mm plunger. Plunger ni kat sinilah F. Kita bahasa Melayu dia plunger ni plunger ni pelocok plunge.
pelocok lah. Okey, saya terpaksa tanya lecturer senior sebelah. Malu pula. Okey, pelocok. Pelocok ni macam cingki tersumbat. Awak kena ambil plunger tu lah ataupun pelocok tu, tekan-tekan banyak kali. Bagi sampah ataupun benda yang melekat dalam sinki tu terkeluar ke paip bawah lah, paip longkang, bukan masuk balik. Tak. Kita tekan, itu plunger. Okay, so untuk area A ni ialah 30 mm. 30 mm awak tukar terus kepada meter, iaitu awak bahagikan dengan 1000, iaitu 0.03 meter plunger. Okay, so apakah daya yang diperlukan pada plunger ni untuk mengangkat berat W? Okay, so solution dia, katakan tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Kat mana tekanan sebelah kiri? Tekanan sebelah kiri yang ini, F, yang ini, A yang ini, sebelah kiri. Tekanan sebelah kanan, W dengan A besar ni. Okay, so untuk persamaan kita tulis dia sebagai P left atau P kiri sama dengan tekanan sebelah kanan, P right, pressure of right section. Right section dengan left section ataupun kiri kanan lah. Okay, so P ni kita ingat balik daripada rumus yang pertama tadi. Ada rumus yang kedua. Yang kedua tu yang kita praktis selalu. Tapi rumus pertama ni jarang sangat digunakan. Iaitu pressure sama dengan F per A. So ingat, F ialah force, daya. Dibagikan dengan area. Okay, kita back to our example. So untuk P sebelah kiri, P kita guna rumus yang inilah, yang nombor 1 ni tadi. Iaitu F sama dengan F per A sama dengan W per A besar. Okay, so untuk mencari, kita dah dapat persamaan ni, tetapi dapat persamaan ni daripada yang ini. So yang ini persamaan ni, kenapa dapat kita keluarkan persamaan ni? Sebabnya soalan minta apakah daya yang diperlukan untuk pelocok ni untuk mengangkat berat W. Okey, secara logiknya lah, daya sebelah F tu mesti kuat. Okey, mesti kuat, ataupun tekanan pada sebelah kiri tu mesti lebih tinggi daripada tekanan sebelah kanan. Sebab apa? Sebab kita nak angkat. Kalau sama, yang W ni dia tak terangkat. Okey, bila dia tak terangkat, jawapan dia tu awak dapat betul, tapi kena tulis dengan ayat. Mesti lebih besar daripada F yang kita kira. Okay, so idea dia kat sini. Dia punya point untuk jawab soalan ini ialah ini yang saya highlightkan di sini, iaitu tekanan di sebelah kiri mesti sama dengan tekanan di sebelah kanan. Main idea dia kat sini. Sebab biasanya kalau pelajar-pelajar, dia akan kira terus. Dia tidak menulis benda ni. Bukan tak betul-betul. Tapi seboleh-bolehnya kita kena buat satu demi satu. Sebab bila kita buat perkataan macam ni, kita tulis ringkasan dia, baru kita tulis rumus, dia membantu awak untuk faham cara kerja macam ni. Okey. Bila awak dah dapat tulis, finally dah tulis macam ni, okey, jadikan F ni sebagai tajuk. Yang ni kita tak tahu. A ni kita tahu. A yang kat sini pun kita tahu. Apa dia? A ialah area ataupun luas. Tapi tak bagi luas, dia cuma bagi diameter. Kat sini awak kena faham lah. Nak gunakan pi d kuasa 2/4. So, F sama dengan WA. A di bawah. Bila pergi sebelah sini, dia duduk atas. Okay, hubungan dia adalah darab. A kat sini maintain. Jangan bergerak ke sebelah sini pula. Okay. Jadi F sama dengan WA per A. A besar lah. So W dia bagi 20,000. Sebab apa? Sebab 20K ni adalah bermaksud 20 darab 10 kuasa 3. 20,000 lah. Kemudian kita darabkan dengan luas.
untuk bahagian sebelah kiri. A ni lah, A kecil ni. Yang ni. Gambar ni memanglah tak cantik. Tapi kalau awak nampak label A kecil dengan A besar ni, awak boleh faham lah. So kita rumus lah. Kita gunakan rumus pi D kuasa 2/4. D dekat tempat sebelah kiri ni ialah 0.03 meter. Okay, saya tak tulis pun M. Sebab apa? Saya faham. Bila kita gunakan unit standard untuk jejari ni ataupun untuk meter ni, untuk diameter ni kita pakai meter. Tak perlulah kita tulis. Sebabnya nanti jawapan kita mesti akan dapat unit yang ini. Okey, kuasa 2/4. Okey, kirakan nilai atas, lepas tu bahagikan dengan nilai bawah. So nilai bawah pi D kuasa 2. D kuasa 2 diameter untuk takungan di sini di sebelah kanan. Okey, ini 300. Ini 50. Nampaklah beza dia. Okey, sorry, ni 150, ini 30. So dibahagikan dengan 4. Awak kirakan apa yang ada dalam ni, maka awak akan dapat nilai 800. So untuk menjawab soalan ni, berapakah daya yang diperlukan? So daya yang diperlukan, okay, force yang diperlukan is needed ataupun is required on the plunger to lift the height is more than 800 Newton. Okay, ayat saya tak tulis kat bawah ni. Okay, ayat yang tu saya tak tulis kat bawah. Okay, daya F yang diperlukan untuk mengangkat berat pada bahagian sebelah W ni, pemberat ni ialah mesti lebih daripada ataupun is greater than 800 Newton. Okay, 800 Newton. Okey, kelas. Ada soalan? Faham je. Tuan, pi tu Payah tengok. yang pi tu memang kena letak pi. Kena letak nilai Sebab pi lah. apa? Tu rumus untuk luas. Rumus luas apa dia? Pi D kuasa 2/4. Kalau awak tak nak letak, dengar. Kalau awak tak nak kira, tak apa. Pi atas, pi bawah, saling potong, memotong. 4 bawah, 4 atas, saling potong, memotong. Kuasa tak boleh potong ya. Jangan potong kuasa tu. Salah. Okey, dapat. Pi atas ada, pi bawah ada, boleh potong-potong. Kat atas tu ada per-4, kat bawah pun ada per-4. Boleh potong 4, boleh potong pi. Kuasa boleh potong? Tak boleh. Itu hukum dia. Hukum dia tak boleh potong. Potong, salahlah jawapan. Kalau awak nak kira terus, 20,000 darab buka kurungan 0.03 tutup kurungan kuasa 2. Dalam kalkulator awak tu, macam mana awak nak tekan kalkulator? Ada. Ada, tapi yelah, lama tak pakai kan. Bulan cuti tu tak pakai lama. Lupa mana letak dia. Saya pun nak tunjuk juga contoh penilaannya kat awak. Cek. Masuk dia kan. Saya pinkan saya punya ni ke awak boleh nampak muka saya lebih besar. Okey. Gelap pula. 20,000. Okey. Apa tadi? Darab apa tadi? Lupa lah. Okey. 20,000 darab buka kurungan
0.03 tutup kurungan kuasa 2. Nampak ke? Kelas nampak ke? Nampak. Okay. Nampak. Nampak tu kan, nampak. So 20,000 tu yang bahagian yang tak nampak ni lah. Okey, lepas tu darabkan dengan buka kurungan 0.03 kuasa 2. Okey, tekan sama dengan. Awak akan dapat ni. Okey, nilai ni awak tekan answer. Mana answer? Saya tengok kat monitor ni lah. Answer bahagi buka kurungan nilai berapa tadi? Yang satu tadi tu 0.15. Okey. Mana kosong? 0.15 tutup kurungan saya takut silap tekan kurungan ni. Tutup kurungan. Lepas tu kuasa 2 kat sini. Kuasa 2 apa tadi? Yang ni kot. Okey, yang ni. Yang ni. Kurungan. Okey, lepas tu tekan sama dengan. Ni sama dengan. Ni. Zas. Boleh? Boleh tu. Nampak kan? Boleh. Nampak. Cabaran saya, tadi saya tekan sama dengan 2 kali kan? So saya nak awak tekan sekali je sama dengan tu. Macam mana agak-agak dia? Ni cara kita nak mengira lah. Bukan cara smart, tapi cara yang nak bagi nampak smart. Bukan tak boleh, boleh. Okay? Tapi kalau awak berlatih dengan cara mengira yang macam ni, ni cara yang selamat. Okay? Cara yang safe. Tidak mendedahkan kepada kesilapan. Tapi kalau awak kira, contoh saya tunjuk tadi Saya kena tengok nota ni. Tak ingat berapa nilai dia. 0.03 dengan 0.015 pun boleh. Okay. Saya tekan balik. 20,000. Nampak tak? Okay, 20,000. Okay. Darabkan. Darab. Mana batu darab? Okay, darab. Buka kurungan. Okay. Kosong. 0.03 bahagi 0. Berapa tadi Ada betul 15. Okey. 15. Macam cacat tu gang kalkulator. Lepas tu tutup kurungan. Okey, lepas tu saya tekan kuasa 2. Ni saya tekan button sama dengan tu sekali je lah. Okey, lepas tu saya tekan sama dengan. Sama tak? Sama tak? Sama kan? So tekan sama dengan sekali pun betul, tekan sama dengan 2 kali pun betul. Tu terpulang cara awak nak kira. Cara yang pertama tadi tu, yang saya tunjukkan tadi tu, kita tekan sama dengan tu 2 kali kan. Boleh, sebab kita berpandukan apa kita kira benda yang kita nampak. Tapi kalau yang kita nampak tu, kita boleh formulate dalam imajinasi kita, bayangan kita bahawa yang kurungan ke atas kuasa 2, ada pula kurungan bawah kuasa 2. Kurungan kuasa 2 tu kita boleh sekalikan. Tapi kena hati-hatilah dengan penulisan persamaan tu supaya awak tidak melakukan kesilapan. Okey, saya ingat saya tunjuk contoh macam ni pun saya rasa awak dah faham. Ataupun sebenarnya memang awak faham. Mungkin ramai di antara kamu yang dah faham. Tapi nak kena confident lah tekan calculator tu. Dalam beberapa bulan ni, ni first time saya pegang calculator. Biasa pegang handphone nak kira-kira kan.
Dalam handphone tu ada apps dia, tapi saya pun tak berapa suka sangat lah pakai apps dalam calculator tu. Saya suka pakai physical calculator, lagi syok, sedap tekan, ada nampak button. Okay, kita teruskan dengan pelajaran kita. Nak habis dah ni, dalam pukul 4 ni. Dengan pelajaran kita, saya ampin, saya share, stop presenting, share balik window yang tadi. Bukan. Mana ya? Yalah, betul lah. Okay. Hai. Nampak ke? Oh, tak nampak. Share. Tak nampak. Stop presenting. Presenting. Windows. Topik tu. Okay. Kali ni kita nak masuk sikit pada pengenalan mengenai pengukuran bendalih. Okay. Alright. Saya besarkan sikit. Okay. Pengukuran tekanan dalam bendalih. Okay. Pada gambar ni, saya nak tunjuk besar sikit lah. Okay. Pada gambar ni, ini sebenarnya sebatang pipe kaca yang halus. Okay, sebatang pipe kaca yang halus naik ke atas. Okay, ini adalah pipe. So pipe ni air mengalir daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri pun tak apa. Sebabnya pada pipe ni kita tengok dia daripada side view. Okay, pandangan tepi. Mana contoh nak buat? Tengok kat kamera lah. Ni straw air saya minum. Smart. Okay. Ni pipe. Pipe ni ada bendalih lah dalam ni. Tak nampak kot. Nampak. So okay. Saya ingat ada semut dalam ni. Okay. Ni pipe. So pipe ni kita nak ukur tekanan dia, kita letakkan satu pipe kaca. So pipe kaca ni kat dalam ni lah. Okay, secara menegak. Okay, menegak. Ini pipe untuk pengukuran tekanan. Yang ini adalah pipe untuk mengalirkan bendalih. Okay. So apabila bendalih ni mengalir, dia ada tekanan lah. Dan tekanan dia akan diukur oleh pipe kecil ni. Ini adalah side view. Kalau front view, bentuk dia macam ni. Okay, dia ada kat dalam. So daripada ke depan ke belakang, belakang ke depan tak apa. Tapi yang menegak ni ataupun pada gambar ni, kalau yang menegak ni adalah pipe untuk pipe kaca ataupun sebarang pipe lah untuk mengukur tekanan bendalih. Okey, mengukur tekanan air yang mengalir dalam pipe, untuk mengukur tekanan minyak yang mengalir dalam pipe. If a liquid of density rho, cecair yang mempunyai density rho mengalir dalam pipe ni, through the pipe, the liquid pressure can be measured by installing a piezometer. Okay, pipe kaca yang kecil tu, yang menegak ke atas tu, ataupun kalau pada front view ni pun sama, menegak ke atas, kita panggil dia sebagai piezometer. Okay, piezometer adalah pipe untuk mengukur tekanan bendalir yang melalui sebatang pipe. Adalah pipe, sebatang pipe. Pipe kecil. Okay, pipe saiz dia biasanya akan lebih kecil. Yang mana ia adalah tube pada pipe. Okay, pipe kecil ni kita panggil dia sebagai tube. Awak nak panggil pipe pun boleh, awak nak panggil tube pun boleh. Okay, nama dia ialah piezometer. Tube yang mengukur tekanan bendalir dalam pipe. Dalam pipe ni ada minyak yang mengalir, ada air, okay, ada gas, contohlah gas yang mengalir dalam pipe ni. Pada tube ni mungkin kaca, mungkin besi, mungkin copper, biasanya besi lah, besi yang kecil. Tube yang kecil ni kita panggil dia sebagai piezometer. Okay,
bendalil yang ada dalam piezometer, yang dalam tube kecil ni, akan naik mengikut ketinggian H daripada center line. Center line ni, kalau side view ni, saya tunjuk pada bahagian tengah ni. Okey, saya nak conteng sikit lah. Mungkin tak nampak kot. Insert. Macam mana nak melukis ni? Kelemahan lah kalau saya tak pakai benda ni. Dia macam ni. Ini center line. Katakan ini adalah center line. Senang. Ini center line. Center line ni yang inilah. Okey, yang ada garis merah sekejap ni. Okey, ini adalah center line. Dia garis tengah di antara bahagian atas dan bahagian bawah. So garis tengah ni dia tak wujud, tapi kita kena assume dia bahawa dia adalah titik tengah di dalam pipe. Okey. So yang ni pun sama. Tapi yang ni kita tak nampak sebab dia ke depan ataupun ke belakang. Okey. Alright. So alamak, macam mana nak matikan nulis-nulis layout kan. Sudah. Habis. Okay, upper end is open to atmosphere. Pada bahagian hujung ni, upper end ni maksud dia bahagian atas ni. Upper end, ini pun sama. Ni nampak tertutup. Sebenarnya terbuka lah. Ini pun tertutup. Dia terbuka. Memang terbuka. Adalah terdedah kepada atmosfera. Terdedah kepada tekanan atmosfera. So, tekanan dalam pipe pada bahagian tengah pipe ini adalah nilai dia rho GH. Okay. Unit dia Newton per meter square. Only used for positive and small pressure. Okay, ini adalah alat untuk mengukur tekanan yang keberapa? Yang keberapa? Yang pertama tadi kita ada inilah dia, barometer yang pertama. Yang kedua ialah tekanan yang ini. Okey. Yang ini adalah untuk mengukur tekanan yang kedua. Okey, saya nak besarkan gambar saya supaya awak lebih faham. Dan saya akan lukis dia di atas whiteboard. Saya harap awak nampak lah. Okey, tapi bila saya play dalam YouTube, gambar dia tu jadi kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Maka mana pula maka ni? Lama tak pakai maka kan? Dah lupa. Okey, yang saya lukis dekat whiteboard ni, yang gambar tadi So dotted line tu merujuk kepada garis tengah pada sebatang pipe, dan garis tengah sampailah pada bahagian atas cecair yang ada dalam piezometer tu, kita ukur dia sebagai nilai H. Okey, nampak ke gambar yang saya lukis ni? Nampak? Nampak tuan. Nampak terbalik ke nampak betul? Okay, nice. Okey. Cun. Alright. Webcam ni ada controller untuk zoom, tapi kalau saya zoom, tak tahulah, gambar mungkin pecah kot. Sama lah macam handset. Gambar jauh, kalau kita zoom, gambar dia pecah-pecah. Okey. So, saya teruskan yang tadilah. Okey. Unit dia, so tekanan dia, tekanan daripada mana? Tekanan yang dekat sini. Okey. Alahai, silap. Okey.
tekanan pada titik yang titik-titik bersambung tu, titik-titik yang putus-putus tu, tekanan bendalir yang dialami oleh bendalir dalam pipe ini ialah sama dengan rho ketepatan bendalir, G 9.81, H ialah bacaan daripada titik tengah sampai pada bahagian atas piezometer, bahagian atas tube kecil tu lah. Okay, so itu adalah tekanan bendalir. Okay, ini adalah cara senang pada mula-mula cara untuk mengukur tekanan zaman dulu-dulu lah. Okay, so ini adalah contoh dia. Okay, oh yang ini belum masuk lagi. Yang ini simpan dulu bawah. Belum. Okay, yang ini minggu depan. Okay, contoh 6. So contoh 6 ni kalau tengok daripada ayat dia tu simple je. If the liquid in the pipes is water, bendalir dalam pipe tu ialah air. So bila air, maksud dia rho dia 1000. Okay, tu maklumat pertama. Dan ketinggian untuk H tu daripada titik tengah ni sampailah pada bahagian atas tu ialah 30 cm. Ingat, 30 cm tukar terus kepada meter, iaitu 0.3 meter. Okey, dia bagi rho, dia bagi H. G kita kena ingat. Okey, rho G H. Ada tiga bahagian ni, kita boleh kira tekanan yang dialami oleh pipe, yang dialami oleh air dalam pipe. Okey, bukan tekanan pipe, tekanan yang dialami oleh air, tekanan yang dialami oleh objek ataupun bendalir yang berada dalam pipe. So penyelesaian dia ialah P sama dengan rho GH. Tak nampak so. P sama dengan rho GH, rho 1000 darab 9.81 darabkan dengan 0.3. Jangan lupa ya, 30 cm ni tukar kepada meter, 0.3. Tekan kalkulator, awak dapat 2943. Okey. 1000. Tak apalah, awak kira sendirilah. Saya nak tunjukkan kalkulator sebab benda ni senang je. Okey, 1000 darab 9.81 darab 0.3. Maka awak akan dapat 2943 Newton per meter square. Yang ini sebab dia tak lebih daripada 10,000. So tak payah tukarlah kepada kilo. Okey, walaupun nampak smart, tapi tak berapa perlu. Okey, nampak bijak, tapi bijak di tempat yang bersesuaian lah. So kalau 2943 bahagikan dengan 1000, bukan tak boleh, boleh. Tapi 2.943 kilonewton, tak apalah. Mungkin awak rasa boleh tulis macam tu, tulis. Saya tak apa, dua-dua. Okay? Yang penting ada angka, ada unit. 2943 betul, Newton per meter square betul. Tapi kadang-kadang tersilap juga awak tulis. Ada yang tulis 2943 tak ada poin-poin apa pun, K Newton. Salah lah tu. Kesian pula. Dah betul dah. Tapi kalau saya sebagai pemeriksa, saya pejam mata je sebelah. Yang dia tulis K tu, saya ambil pen hitam, saya potong-potong sendiri. Dapatlah markah penuh. Walaupun tak dapat markah penuh sebenarnya, tapi saya bantu jugalah. Okay, supaya awak lebih berhati-hati untuk menulis. Okay, alright. Saya ingat kelas saya sampai sini je, ada 3.59, lagi seminit. So sebelum kita bersurai saya minta korang on kamera masing-masing, sebab minggu lepas saya lupa nak ambil gambar masing-masing. Okay, sebagai saya lah, untuk tengok kamu ada ke tak ada. Okay, sebelum bersurai, on kamera masing-masing. Saya nak screenshot. Senang-senang boleh masuk Facebook. Tak masuk pun Facebook. Okay, Muhammad bin Hanif, Al-Kushairi, Muhammad Zikri, Ranesh, Amizal, Ismahani, siapa lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4, 24. 25.
Maksudnya ada 25 orang, termasuk saya 26. Ada seorang tak hadir. Tak apa, yang seorang tak hadir tu dia demam kot. Okey, cepat-cepat. Syazwana, Fatih Atira, Malik. Oh, Malik. Pakai hoodie Malik. Imisha. Saya harap kamu di rumah masing-masing, bilik masing-masing, berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Okay, last saya panggil. Kerana yang tak nyaut ni memang attender memang tak ada lah. Dia memang cuma online. Jasad dengan minda dia berada di tempat lain. Okay, dalam masa 5, 4, 3. Tuan, Yo, kenapa? kamera saya rosak. Saya Okay. pakai laptop. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot lagi sekali. Screenshot lagi sekali. Okay. Sekian, terima kasih. Boleh bersurai. Boleh bersurai. Boleh bersurai. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Bye-bye. Sama. Alternate F9.